Okay, so saya nak jemput Fiza. Actually, saya nak anda semua yang ada dekat sini untuk dengar perkongsian daripada Fiza. Fiza ataupun nama beliau Puan Nora Fizah binti Abdul Rahim, berumur 38 tahun. Betul ke Fiza? 38? InsyaAllah. 38 tahun, sudah berkahwin dan ada 3 orang cahaya mata. Ada something special yang ada pada Puan Fiza yang Allah dah berikan, sesuatu yang mungkin kita dekat sini yang tak ramai yang ada apa yang beliau ada ni. So saya nak anda semua dengar dengan baik. Kalau ada apa-apa yang nak tanya soalan ataupun nak bagi kata-kata apa-apalah lepasnya, you boleh buka mic at the end. Sebelum tu kita dengar dulu apa yang Fiza nak cerita pada kita. InsyaAllah. Okay, silakan Fiza. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh nampak saya ke, Doktor? Okay, clear Fiza. Okay. Alright. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih untuk Dr. Dipa, Dr. Comel. Terima kasih juga untuk Kak Ijan. InsyaAllah, Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah ya wajib dah alhamdulillah pertemukan saya dengan doktor. Dan hari ini alhamdulillah Allah ya jamik menemukan kita semua. InsyaAllah, masya-Allah. Okey, tak nak buang masa. Okey, seperti doktor cakap, saya perkenalkan diri. Okey, saya Nafisa binti Abdul Rahim. Sebenarnya saya ada 4 orang anak, tapi sebenarnya the first one dah meninggal masa selepas 14 hari melahirkan lah, sebab dia extreme premature. So yang ada sekarang alhamdulillah 3 orang sihat. InsyaAllah anak soleh-soleha. Masya Allah. Okay. Kan hidup ni penuh, kita sebagai hamba memang selayaknya diuji. Selayaknya diuji. Jadi pada kadar umur yang agak muda sebenarnya, semasa saya menyusukan anak nombor 2 sebenarnya, saya memang sangat menyokong penyusuan susu ibu. Dan masa anak saya nombor 2, saya menyusukan ibu, dan dalam masa yang sama saya mengandung. Masa saya mengandung, dan mula-mula tu perjalanan tu ya, bila disahkan mengandung, seronoklah, happy. Husband bagi hadiah, husband bagi hadiah suplemen masa tu. Sebab dia tahu saya ni sukalah benda-benda macam tu. Tapi di awal-awal lagi, awal-awal lagi Allah uji lagi. Mula-mula Allah uji dengan ujian kegembiraan. Dan kemudian Allah datangkan pula ujian di mana masa baby berumur 14 minggu tu, Allah berikan pula ujian. Dia kata, Fiza, ni ujian untuk engkau sebenarnya. Okay? Saya disahkan kanser, mengidap kanser, breast cancer tahap 3. 3C lah. Dan masa tu orang muda, bila kena breast cancer, kita tahu itu adalah mahkota wanita. Jadi kita rasa, alamak aku muda, mahkota seorang wanita hilang, dan macam-macam fikiran tu. Tapi Fiza, sorry, masa tu umur Fiza berapa? Cuba cerita. Okay, masa disahkan kanser tu, umur saya baru masuk 30. Awal sangat 30. Jadi saya rasa muda sebenarnya 30. Baru rasa sebab saya kahwin umur 25 macam tu. So baru 5 tahun berkahwin. Masya Allah. Jadi saya rasa macam rasa macam tertampar juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah, masya Allah, masih ada sedikit iman dalam hati saya masa tu. Saya cuma rasa, ya Allah, aku baru lepas bersyukur sebenarnya sebab engkau kurniakan aku berita gembira dengan adanya janin dalam rahimku. Tapi hari ini engkau uji aku dengan ujian berat yang memang aku sebagai makhluk aku sukar untuk terima. Tapi sebagai hamba
Tadi makhluk tapi sekarang ni hamba, aku redha. Tapi dalam masa redha tu kan, katalah mulut ni memang kata redha, tapi hati tu berat juga sebenarnya. Cuma dalam masa yang sama saya cuba positif kan. Saya cuba positif, saya fikir sebab doktor dah cakap macam ni, disebabkan awak terlalu muda dan saya punya jenis sel kanser ni kan tahap dia memang agak agresif dan saya adalah HER2 positif, di mana bila terlalu muda estrogen pun dah tengah kan, doktor, tengah naik macam tu. Saya rasa macam bila hidup aku akan berakhir macam tu. Tapi I never stop dekat situ. I never stop. Masa saya rasa aku ada tanggungjawab dekat dalam rahim yang aku perlu bawa. Walaupun aku tak tahu sama ada sekejap lagi dia akan tak ada, tapi aku masih ada 2 orang anak lagi. Anak saya rapat-rapat. Anak saya rapat-rapat. Jadi semua masih kecil lagi masa tu. Lepas tu saya cuma terfikir, okey tak apalah kalau doktor kata saya perlu buang baby untuk saya memulakan secepat mungkin rawatan kemoterapi, rawatan kanser tu. Jadi saya perlu buat sesuatu. Cuma dalam hati saya masih letakkan harapan dekat Allah yang mana why not aku cuba dulu. Why not aku bagi peluang dekat diri aku dan aku bagi peluang dekat baby ni. Apa yang saya buat adalah kan kita kan selalu tengok ibu-ibu pergi KK dapat folate kan, dapat pil acid folic, dapat pil zat besi kan, so kena makan je. Saya terfikir kenapa tak aku ambil, tapi aku ambil daripada makanan the real food yang memang aku perlu ambil dalam kuantiti yang mungkin lebih, sebab aku perlu preparekan badan aku untuk rawatan. Dalam masa yang sama aku kena bawa baby. Masa tu memang saya terpaksa positif. Bukan positif tapi Masya Allah, Alhamdulillah Allah bagi ilham. Kita solat, kita minta kan, dalam rasa kesedihan tu bila kita minta, saya rasa Allah lagi pandang kita kan. Jadi Allah bagi ilham. Oh Masya Allah, rupanya makanan-makanan ni sangat-sangat sebenarnya memberi manfaat untuk saya hadapi kesan kemo tu, kesan rawatan juga untuk baby lah. Dan Alhamdulillah sebenarnya planning doktor adalah untuk terminate lah saya punya kandungan tu. Sebab dia cakap border. Kalau awak teruskan mengandung, awak teruskan, kita takut tengah-tengah tu, tengah rawatan kemoterapi tu, baby tak boleh nak survive. Dia kata macam tu. Sebab you know kan, rambut pun gugur macam-macam ni lagi baby. Tapi Masya Allah, itulah kuasa Allah namanya. Dan Masya Allah, tiada siapa yang dapat menolak. Dan Allah, Masya Allah. Dan saya bila cakap bab ni memang rasa macam sangat touching. Sangat touching. Masya Allah. Allahumma salli. Okeylah, cuma saya nak cakap Alhamdulillah anak saya sihat sampai sekarang, dan saya nak share tentang perjalanan journey tu semasa rawatan. Masya Allah, saya masa rawatan tu saya kena 9 kali kemoterapi plus 17 kali targeted terapi. What is targeted terapi? Targeted terapi tu disebabkan saya HER2 positif, dan dia lebih kurang sama macam kemo, sama ubat macam kemo masuk kan, kena drip, then ditambah dengan 23 kali radioterapi. Semasa kemo tu, Alhamdulillah Masya Allah, sebab saya nak bagi tahu dekat sini, please, bila you all atau ahli keluarga disahkan kanser, jangan terus-terus duduk dalam bilik, you menyendiri dan tanya, kenapa bila aku nak mati? Please don't. Sebab kebiasaannya you akan ada masa seminggu, 2 minggu, 3 minggu, mungkin sebulan doktor akan bagi masa untuk you buat keputusan sama ada untuk memulakan secepat mungkin rawatan ataupun macam mana you nak hold. So, apa yang saya buat within masa yang doktor bagi tu untuk saya berfikir sama ada nak terminate baby tu, saya cari makanan-makanan yang baik.
saya ambil banyak, saya tinggikan pengambilan protein. Saya ambil buah-buah dan saya memang dah tolak tepi ni. Fast food apa semua memang saya tolak tepi. Saya dekat rumah saya memang hanya makanan yang baik-baik. Buah-buah dan sayur-sayur, dan saya jenis yang pilih. Saya memang jenis yang memilih quality of sayur tu, quality of buah tu. Saya tak ambil lah macam orang kata macam kalau ada buah mango dengan buah nenas, saya memang akan prefer lebih buah nenas macam itulah. Walaupun kita tahu kan vitamin C, tapi memang saya akan lebihkan kualiti lah semasa memilih tu. So bila saya ambil sebelum start kemo lagi saya dah prepare. Saya ambil pagi mesti saya ambil jus buah-buah dan sayur-sayur tu saya tambah juga dengan protein. Lepas tu saya memang tambah juga dengan aloe vera. Lepas tu malam pun saya ambil, dan biasa masa start sebelum rawatan tu memang saya dah ambil dah tengah hari. Sebab saya nak bagi badan saya fit. Sebelum start kemo lagi saya dah prepare badan saya. Sebab bagi saya nak baby saya survive. Saya nak buktikan dekat doktor. Tak perlu doktor, saya tak perlu terminggit sebenarnya. Saya cuba jaga juga baby. Dan sebab ni amanah Allah kan. Tapi kalau Allah berkehendak baby tu tak ada, walaupun macam mana pun dia tetap tak ada. Tapi apa yang saya nak, Allah pandang usaha saya yang kecil ni. Allah pandang. Tapi alhamdulillah Allah nampak usaha saya tu. Dan jadi saya nak semua orang tolong faham, bila disahkan kanser ataupun apa-apa sakit yang kritikal, please don't give up. Jangan give up. Jangan duduk sorang-sorang menangis dalam bilik sebab takkan datangkan apa-apa kebaikan. Bila you tahu, sebenarnya you kena kenal pasti penyakit you tu. Semua kena kenal pasti penyakit ni. Sebab saya bila disahkan kanser sahaja, saya terus masa ujian biopsi tu keluar, and then dah buat operation, semua dah ambil sampel semua. Dan bila doktor serahkan surat, dia nak bagi tahu saya kanser tu, selepas tu je saya nangislah peluk nurse tu. Lepas tu saya atau saya cuma prepare, saya cuma fikir apa aku nak buat. Saya tak duduk sorang-sorang macam tu, tak. Saya terus call kawan kan, doktor. Saya tanya, macam mana keadaan baby kalau saya macam ni. Saya terus study. Apa kesan kemo nanti, apa. So sebab saya nak faham diri saya nak faham kesan apa yang rawatan yang saya akan hadapi. Jadi bila saya kenal pasti penyakit saya kenal pasti kesan dia, jadi saya tahu apa saya nak buat. Apa jalan yang saya kena ambil. Jadi semua please, kalau ada saudara mara, kalau ada sesiapa sahaja orang terdekat, kawan-kawan yang kena ataupun disahkan apa-apa penyakit yang kritikal, please jangan nangis sorang-sorang sebab you have to cari jalan mana you kena prepare your body. Sebab hanya you yang kenal your body. Sebab you yang tahu, keadaan diri you macam mana sewaktu tu. Jadi saya alhamdulillah dengan istiqamah saya buat macam tu kan, jus antioksidan ni tiap-tiap hari, dan apa yang kesan menakjubkan, alhamdulillah, masya-Allah, dalam masa saya pregnant, saya kemo, saya boleh, sebenarnya doktor marah, saya bekerja dalam lab mikro. Saya cek bakteria dalam makanan Jadi doktor cakap, Fiza, you tak boleh, you have to cuti sebab kita dah bagi you cuti. Tapi sebab saya jenis aku tak nak sorang-sorang kat rumah. Daripada aku pandang dinding dekat rumah, baik aku pandang dinding lab. Aku kawan dengan kuman-kuman tu. Sebab saya imun saya tengah down, doktor kata. Jadi saya tak boleh menghadap bakteria tu. Sebab dia takut saya demam, tapi saya cakap, doktor, no worry. Saya kenal saya punya body. Sebab you pun dah bagi ubat, you dah bagi Panadol, you dah bagi macam-macam ubat untuk saya prepare.
So dekat situ tu saya cakap apa yang penting dekat sini adalah kenal pasti penyakit. Okay, sebab you akan kenal pasti your body. Dan you kenal pasti apa kesan rawatan kesan penyakit dan you akan nampak sebenarnya dekat mana jalan dia. Okay, lepas tu saya boleh main futsal sebenarnya. Dalam masa perut masih kan membesar tu, saya main futsal dengan kawan-kawan. Saya pergi travel sebenarnya masa tengah kemo tu, saya pergi travel balik kampung, pergi mamak mertua dekat Kedah. So saya alhamdulillah tenaga tu ada. Baby pun dekat dalam perut pun sihat, Masya Allah. Then yang very surprise-nya masa saya kena rawatan radio tu, doktor tanya saya, Fiza, kenapa you punya skin tu tak burn ya? Saya macam, oh, ya ke mesti kena burn ke semua orang yang radio ni? Tu mostly kawan-kawan saya dia akan terbakar. Jadi doktor masa tu saya tengok saya menjadi rujukan doktor-doktor, doktor pelatih. Jadi dia tanya apa pemakanan, apa yang you buat sampai macam ni, you boleh sangat bertenaga. Jadi kesan kemo tu sangat minimum dekat you punya yourself. Jadi saya cakap, saya kongsikan dengan dia orang. Saya kongsikan dengan doktor-doktor, saya kongsi setiap kali saya kemo, tiga minggu sekali saya akan kemo. Biasanya saya tak pernah duduk, saya tak pernah baring dekat atas katil. Biasa saya akan jalan, saya akan jumpa orang ramai, saya akan cerita. Bila saya nampak orang yang lemah, saya akan cakap, Kak, saya kenalkan diri macam ni. Dan alhamdulillah, Masya Allah, daripada situ start berkawan. Lepas tu saya pun banyaklah kongsi dengan diorang yang betapa pentingnya pemakanan. Bukan sekadar pemakanan sahaja, tapi emosi sangat-sangat membantu. Kena jalan seiring. Pemakanan dan emosi sangat-sangat membantu. Kalau you jaga makan, you makanlah, ambil makanan yang terbaik dunia pun, tapi you stres, duduk dalam bilik, seorang-seorang nangis menghitung hari bila aku nak mati, benda tu akan jadi nonsense. Sebab tu kan kita as a hamba, kita terima. Kita memang, akulah hamba. Aku layak selayaknya diuji. Jadi sebab saya fikir 30 tahun dah sebelum ni aku bahagia. Aku dapat semua. Tapi Allah uji sikit hari ni. Jadi orang cakap senang, macam mana nak positif? Macam mana nak positif tu? Kita kena ada surrounding yang positif. Macam mana nak positif? Kita kena ada iman dan surrounding yang positif. Kawan-kawan kita kena positif. Dan lagi satu, okay, selain yang apa lagi, cuma nanti bila kalau katalah saya juga bila semasa rawatan tu pun ada juga dalam support group yang tak membantu tapi kita kena pilih. Jangan jalan sendiri. Sebab kita macam inilah sebenarnya. Kita ambil ibrah. Semalam ada 27 Rejab. Isra' Mi'raj. Antara ibrah Isra' Mi'raj adalah kenapa Nabi diperjalankan dengan Jibril. Ibrahnya adalah sebab kita perlu berguru, kita kena ada guru, kita kena ada orang yang guide, kita kena, so sama juga macam saya sebenarnya. Siapa yang guide saya? Kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya ada ramai juga yang doktor-doktor. Apa-apa saya akan tanya. Saya tak malu untuk bertanya. And then saya dengar ilmu diorang sebab mereka yang pakar. Jadi sama juga. Kan, macam kita sekarang ni. Kenapa Allah kumpulkan kita semua? Dan pasti ada sebab sebenarnya. Sama macam saya, kenapa Allah bagi saya ujian kanser dan Allah bagi lagi masa dan kesihatan saya sampai hari ni. Masya Allah, pasti ada sebab. Saya sebelum ni saya tak nampak hikmah ni. Tapi sebenarnya bila sampai hari ni saya nampak hikmah ni. Masya Allah, ya Allah. Dan saya selalu cakap dekat ramai orang yang saya jumpa, kenapa Allah bagi saya masih lagi sihat sampai sekarang? Sebab Allah nak izinkan saya. Allah nak saya berkongsi. Dan supaya yang lain pun ada juga. Terdetik, ada terpanggil juga untuk
jaga pemakanan, untuk jaga sebenarnya amanah. Amanah kita datang dekat dunia ni dalam Allah berikan kesihatan sempurna kan, sebab dalam tubuh kita ni semua ada roh. Dekat sel-sel ni semua ada roh, semua hidup. Jadi kita kena bagi makanan yang baik, kita kena bagi zikrullah juga dekat tubuh-tubuh kita. Kita kena pemakanan tu, sebab tu nampaknya pemakanan sangat-sangat penting dekat sini. Sebab tu masa mula-mula saya kena kanser, apa yang saya fikir, saya mesti kena ubah corak pemakanan saya. Saya kena ubah lifestyle saya. Jadi sebab saya perlu kuat. Saya perlu kuat sebab kalau hari ni saya tak jaga pemakanan dan saya dah free cancer kan. Ramai orang cakap, oh wow, Fiza dah 7 tahun, dah 8 tahun. Dah free cancer lah kan. So macam mana? Bagi saya istilah free cancer tu sangat abstract lah sebenarnya. Dan bagi saya tak ada istilah free cancer. Sebab itu kanser tu adalah ujian yang bila-bila masa pun sebenarnya boleh datang semula. Jadi apa yang saya buat pentingnya pemakanan. Kenapa? Sebab kalaulah kanserku relapse lagi selepas ini, na'udzubillah min zalik, tak ada siapa pun yang nak, tapi sekurang-kurangnya saya minta Allah, ya Allah, aku dah cuba buat dah. Aku dah cuba kawal pemakanan dengan baik seperti mana yang engkau cakap dekat dalam Al-Quran. Ambillah makanan yang halal, tapi Allah tak stop dekat halal. Allah tambah lagi thayyiban. Kenapa Allah tambah thayyiban? Sebab inilah sebenarnya. Bila kanser engkau relapse, na'udzubillah min zalik, engkau ada satu badan yang insya-Allah you fit, yang kau akan hadapi kesan kemo yang mungkin yang kedua kan, mungkin apa-apa lagi rawatan kanser, insya-Allah badan kau boleh hadapi. Dan lagi satu yang saya pun lupa tadi nak cakap sebenarnya, sebab saya masih lagi dalam rawatan, iaitu saya mengambil ubat hormon. Saya kena ambil ubat hormon sebab untuk mempercepatkan proses menopause diri saya. Dan saya nampak proses menopause tu sangat-sangat menyakitkan. Sebab saya tengok mak mertua, saya tengok makcik-makcik. Saya nampak kenapa macam ni. Lepas tu bila saya pun tanya, tanya kawan-kawan doktor yang pakar-pakar kan, ini adalah simptom menopause. Atau saya terfikir, kalaulah aku tak jaga pemakanan, dahlah aku kanser dan aku akan hadapi menopause awal. Bagaimana aku nanti untuk aku nak hadapi awal menopause tu, kesan menopause dekat diri aku. Aku akan lemah, aku akan macam-macam, kulit aku akan wrinkle cepat ada. Dan kita tak nak, sebagai wanita kita tak nak macam tu. Jadi saya memang nampak sangat-sangat saya perlu lebihkan protein, sebab kita tahu protein sangat membantu untuk pembinaan sel-sel baru. Jadi saya rasa pengambilan makanan yang seimbang kan, pengurangan makanan bergula, makanan bertepung sebenarnya sangat membantu proses premenopause sendiri pada diri saya. Jadi saya tak nak kelihatan tua sebelum masa walaupun saya mengambil ubat hormon. Jadi itulah inisiatif yang perlu ambil. Sebab tu saya cakap daripada awal-awal, please kenal diri anda sendiri dan apa kesan rawatan ataupun penyakit yang anda hadapi. Sebab bila kita kenal diri kita, kan, kita dah tahu. Saya rasanya saya ulang 2-3 kali benda yang sama. Jadi sebab itulah berapa minit doktor sebenarnya saya ada. Okay, ada last few words kalau Fiza nak tambah, pesanan untuk kita semua ni. Alright. Sangat. Okay, insyaAllah. Okay, saya pun tak cakap banyak. InsyaAllah, cuma kalau ada inginkan apa-apa perkongsian yang baik, okay, boleh PM. InsyaAllah. Okay, kalau adalah hari ni, kan, mula selepas saya cakap ni ada start mula tertanya apa sepatutnya aku perlu buat, please
Okay, carilah support group, carilah orang yang you rasa ada ilmu yang betul. Okay, bukan setakat ilmu Google sahaja. Ya. Okay, semua orang boleh jadi doktor Google, semua orang boleh jadi kan, cikgu Google. Jadi please cari orang yang betul-betul, tapi macam mana kita nak cari orang yang guru mursyid ni, orang cakap kan, ustaz-ustaz ramai cakap, minta doa. Doa tu sangat penting. Okay, satu doa. Doa tanpa henti. Lepas tu ikut apa yang Allah cakap. Okay, Allah suruh ambil makanan yang halal dan tayyiban, ambillah. Sebab sebenarnya ia sangat memberikan manfaat. Kan? Dan lagi satu, pentingnya macam mana kita mengawal stres dan emosi kita. Sebab tu saya rasa kan, Masya Allah, Alhamdulillah, anda kena cari hari ni, cuba duduk sebentar muhasabah kenapa aku terpanggil dan aku masuk hari ni. Aku ada dengan Dr. Adibah, aku ada dengan Kak Ijan, aku ada dengan coach-coach yang lain. Masya Allah, kenapa aku ada dalam grup ni. Dan insya Allah, kalau kita duduk sebentar, kita tafakur sebentar, insya Allah kita akan temu jawapan, dan Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Berkuasa, Dia akan berikan jalan pada kita. Masya Allah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih doktor. Alhamdulillah, Masya Allah. Siapa-siapa yang belum lagi kenal Fiza ni, Masya Allah, kalau you all duduk sebelah dia, boleh rasa dia punya aura elektrik dia tu. Subhanallah, saya cakap betul-betul ni. Sebab tak akan rasa dia ni adalah cancer survivor. Tak pernah rasa pun yang dia ni pernah sakit dulu. So itulah saya nak anda semua dekat sini yang ada, kalau yang ada masalah kesihatan dan sebagainya, saya harap tolonglah dengar betul-betul, ambil seberapa banyak iktibar, dan insya-Allah mudah-mudahan kita boleh bantu nasihatkan sahabat-sahabat lain dekat luar sana yang mungkin ada masalah yang sama. So bagi anda yang dekat sini yang ada apa-apa nak tanya, mungkin personal mungkin ada personal question, mungkin ada apa-apa yang tak boleh nak discuss dekat sini, anda boleh PM Fiza directly ataupun boleh minta number daripada saya, insya-Allah. Fiza boleh bantu, insya-Allah.